Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Firdaus Rashidris dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Isnin 23 September 2024. Parti Pesaka Biputera Bersatu PBB terus menunjukkan komitmen padu dalam memastikan hak rakyat Sarawak sentiasa diutamakan dan diberi tempat sewajarnya. Perjuangan ini bukan hanya mencerminkan prinsip keadilan tetapi juga menunjukkan tanggungjawab parti untuk menjaga kebajikan serta pembangunan rakyat Sarawak secara menyeluruh. Timbalan yang dipertua Parti PBB merangkap Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Amang Tengah Ali Hassan dalam ucapannya mengingatkan ahli parti agar terus melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Beliau menegaskan pentingnya sokongan padu terhadap wakil rakyat dan pemimpin parti sebagai asas kejayaan perjuangan. PBB cepat memainkan peranan yang penting. Jangan berpecah. Dan kalau kita dipilih untuk menjadi pemimpin, kita jalankan tugas tanggungjawab kita dengan penuh ikhlas. Dan kita bagi sokongan kepada wabi kita. Beliau berkata demikian pada perasmian mesyuarat perwakilan cawangan PBB N67 Jepak 3 tahun sekali bagi sesi 2024-2027 di Bintulu. PBB dilihat sebagai platform utama menyatukan semua ahli parti dalam usaha memperkukuhkan perpaduan dan meningkatkan kecekapan dalam menangani isu-isu semasa demi kesejahteraan rakyat Sarawak. Kerajaan negeri mengalu-alukan inisiatif Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM memperkukuh kawalan di pintu masuk antarabangsa. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam satu kenyataan media semalam berkata, ia sejajar dengan komitmen Jawatankuasa One Stop Committee OSC bagi menangani isu dadah dan substan MIDS. Menurut beliau, JKDM akan menggunakan 20 anjing pengesan dadah APD dan menambah 66 mesin pengimbas di semua pintu masuk antarabangsa sebagai langkah memperketat kawalan kemasukan dadah. Kerajaan negeri jelasnya telah menyumbang lebih 3 juta ringgit di bawah Pelan Tindakan Bersepadu MIDS sejak tahun lepas untuk menyokong usaha JKDM di Sarawak selain peruntukan operasi sebanyak 10.75 juta ringgit sejak 2018 sehingga Disember 2024 bagi menyokong usaha rakan strategik melaksanakan program dan aktiviti. Hasil kolaborasi tersebut katanya beberapa kejayaan telah dicapai, antaranya melalui rampasan dadah bernilai 255 juta ringgit dan tangkapan seramai 4,349 pengedar dadah serta penangkapan 69,202 individu berkaitan pelbagai kesalahan penyalahgunaan dadah dan substans. Pejabat awam tidak perlu khawatir sekiranya ditempatkan bekerja di kawasan luar bandar seperti di Limbang. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah memberi saranan demikian kepada pejabat awam yang ditempatkan bekerja di daerah tersebut. Berikutan ada sesetengah pejabat awam enggan bekerja di Limbang. Berikutan kedudukannya terletak di utara wilayah Sarawak. Dato' Hasbi berkata daerah Limbang kini mempunyai kemudahan dan infrastruktur yang baik dan alasan untuk tidak mahu ditempatkan di daerah itu tidak wajar. Tambahnya lagi, kedudukan Limbang berjiran dengan Brunei Darussalam, berdekatan Miri, Labuan dan Sabah menjadikan Limbang sebagai daerah unik dan mampu menarik mereka datang bekerja di Limbang. Dato' Hasbi yang juga ahli Parlimen Limbang berkata penjawat awam wajar meletakkan amanah dalam setiap tugas diberikan walaupun di tempat di kawasan yang sedikit sukar. Beliau berucap demikian pada majlis makan malam segulai sejalai anjuran QPEX Negeri Sarawak di Limbang. Zaman kini penuh dengan cabaran dalam pelbagai aspek kehidupan. Justru itu, golongan wanita diseru agar tidak berhenti berusaha untuk terus berkembang dan memberi impak positif kepada komuniti. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maro, Razaili Gapo menegaskan bahawa ilmu dan kemahiran adalah kunci utama bagi kaum wanita untuk tampil lebih berdaya saing sekaligus memainkan peranan besar dalam memajukan masyarakat setempat. Katanya wanita juga perlu menguasai ilmu yang berkaitan dengan IT atau teknologi digital dalam kehidupan supaya golongan wanita peka terhadap segala maklumat disalurkan oleh pihak kerajaan seperti bantuan. Beliau berkata demikian pada Majlis Pertubuhan Perkumpulan Wanita Sarawak Zon Beladin 2024 di Dewan Al-Amin Beladin Pusa.
Katanya keperanan wanita juga perlu membantu keluarga menambahkan pendapatan dengan penglibatan diri dalam bidang perniagaan maupun keusahawanan. Beliau menyeru agar golongan wanita untuk mengangkat sosial ekonomi maupun budaya di kawasan Beting Maru supaya ianya menjadi sumber pendapatan kawasan tersebut. Masalah pembuangan sisa makanan yang berlebihan perlu ditangani segera ekoran impaknya yang kian melarat kepada alam sekitar. Pemangku Pengurus Besar Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, Husairi Bostani berkata, jumlah sisa makanan pada hari ini kian meningkat sehingga menimbulkan masalah-masalah lain termasuklah pencemaran tanah, bau dan berlakunya kebakaran di tempat pelupusan sampah. Dalam pada itu, beliau menyeru supaya orang ramai dapat mengambil langkah proaktif mengurangkan pembuangan sisa makanan melalui aktiviti pembuatan baja kompos bermula dari rumah masing-masing. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pelancaran bengkel kompos dari rumah sempena kempen ke arah sifar sisa makanan menjelang 2030 yang berlangsung di Kampung Nai Lama Kota Semarahan yang menghimpunkan 150 peserta dari 8 buah kampung. Selain daripada menjaga kelestarian alam sekitar, beliau memberitahu pembuatan kompos dari rumah ini juga dapat menjana pendapatan tambahan kepada penduduk kampung yang mana hasil kompos berkenaan dapat dijual kepada pembeli. Penduduk yang berupaya memproses dan menjualnya kepada kompleks baja organik ini mampu menjana pendapatan sehingga RM5,000 untuk 10 tan metrik. Sambutan perayaan Christmas tahun ini dilihat lebih meriah berbanding beberapa tahun sebelum ini dengan jumlah jualan dan permintaan yang lebih tinggi. Tinjauan RTM di pusat beli belah di sekitar Bandaraya Kuching mendapati orang ramai sibuk membeli barang keperluan dengan Christmas berbaki 2 hari lagi. Antara yang menjadi tumpuan utama merupakan makanan hidangan tetamu, hadiah dan juga kelengkapan perhiasan rumah. Bagi peniaga kek lapis yang ditemui menyatakan jumlah jualan meningkat semakin menghampiri Christmas. Untuk kek lapis kami orang ada 4 flavor yang best seller yang kira signature kami orang. Tiramisu, red velvet, masam manis dengan gula apung. Yang paling banyak orang beli sekali gula apung lah. Barangan perhiasan tahun ini dan mempunyai pelbagai pilihan mengikut kehendak pelanggan. I think semua mampu milik kot. Lagipun banyak pilihan. Kalau nak yang lebih cantik mungkin harga dia lebih mahal lah. Bergantung dengan bajet masing-masing. Pembungkusan percuma disediakan oleh penjual barangan hobi yang hendak dijadikan sebagai hadiah dengan pilihan koleksi unik untuk pelbagai peringkat umur. We are the J-Unit Hobby Store and all of our items are from Japan. They are all original and our specialists are the Gundam. You may have a look at our Gundam collection, start from the HG and the RG to the MG as well. Lelaki warga asing yang dikhawatiri dibahan buaya ketika memancing bersama seorang rakan di Sungai Kuala Baram, Miri pada Khamis minggu lepas dijumpai meninggal dunia dalam operasi mencari dan menyelamat SAR hari keempat pagi semalam. Menurut laporan dari Pusat Gerakan Operasi Sarawak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, mangsa dikenali sebagai Salim, 49 tahun, telah berjaya dijumpai oleh pasukan mencari dan menyelamat di sekitar lokasi hilir sungai lebih kurang 6 km daripada pos kawalan. Mayat mangsa dijumpai dalam keadaan tubuh badan tidak sempurna dan kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.